المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan oleh kerana yang demikian itu, maka Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan baginda sebagai ikutan atau tauladan. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam muqaddimah yang ditulis oleh beliau. Sambungan daripada apa yang kita baca dalam pertemuan yang lepas, dia sebut ayat Al-Quran berkenaan dengan pujian Allah Ta'ala kepada Nabi. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Bersesuaian dengan ayat yang Allah Ta'ala sebut betapa hebatnya akhlak baginda Nabi, maka dia kata, oleh kerana itu maka Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah dan menjadikan baginda sebagai ikutan dan tauladan. Seperti firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutan yang baik. Dari sudut bahasa ayat ni, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini ada takdim dan takhir. Ada yang sepatutnya Allah Ta'ala, kalau ikut kaedah biasa bahasa Arab, dia duduk di belakang, tapi diletakkan di depan. Bila diletakkan di depan sesuatu yang sepatutnya dalam susunan formula ilmu bahasa Arab, yang sepatutnya di belakang dikedepankan, maknanya mesti ada sesuatu tujuan. Dia tak buat saja-saja, mesti ada tujuan dia. Jadi ayat ni, uswatun hasanatun tu sepatutnya duduk depan, tapi diletakkan di belakang sebab nak highlight fi Rasulillah, nak highlight pada Nabi itu sahaja ada uswatun hasanah lakum. Maknanya pada orang lain boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Walaupun nama dia orang yang bawa bawa ajaran Nabi, orang yang bawa sunnah Nabi, ataupun mudah kita kenali zaman kita dengan asatizah, dengan agamawan. Belum pasti dan belum tentu pada mereka tu ada contoh yang baik. Kalau mereka betul-betul follow Nabi, maknanya kita boleh kutip daripada mereka, sebab kita nak tengok di Nabi. Rasulullah tidak sezaman dengan kita, hanya kita duk baca kisah-kisah sirah lah, yang duk cerita bagaimana Nabi bermuamalat dengan orang ni, dengan orang ni, dengan kanak-kanak, dengan perempuan, dengan orang tua, dengan lelaki yang sebaya, dengan apa, dengan orang Mekah bagaimana, dengan orang kafir bagaimana. Tu kita duk dengar, duk baca daripada sirah Nabi. Nak tengok perbuatan tu pada fizikal, tak nampak lah.
Jadi nak ambil contoh mana? Patutnya orang yang makan pusaka Nabi, siapa dia? Para ulama, orang yang ambil pusaka daripada Rasulullah. Jadi al-ulama, Nabi kata warathatul anbiya. Para ulama ni adalah orang yang makan pusaka Nabi. Nabi ni tak tinggal pusaka dalam bentuk harta benda, bukan mah perak Nabi tinggal. Yang Nabi tinggalnya adalah ilmu. So ilmu, kalau sekadar teori, dia belum ilmu. Ilmu dia sebati dengan amal. So dari sudut akhlak, kalau setakat kita duk cerita Nabi ni baik hati, itu teori. Dia nak terjemah pada fizikal kita, pada tindakan dan perbuatan kita. Baru dia jadi ilmu dan amal sebati. Kalau tidak dia tak sebati. Ustaz tu cakap bab sabar, memang ibarat kalah ustaz lain. Dia cakap bab sabar, tapi dia orang uji sikit, orang provok sikit, marah dah. Contoh. Dia orang kata sikit ataupun itu sikit pada dia. Mau merah telinga dah dia. Tapi duk cakap bab sabar agak bagi pada dia 1 jam pun tak apa. Dia cerita di antara maghrib isyak bab sabar je dia cerita. Seolah-olah macam sabar ni 100% dah ada di dia. Tu contoh. Setakat ilmu teori. Tapi bila dia jadi amal, maka yang ni yang disebut dalam mukaddimah dulu kita dah cerita dah apa itu akhlak ni. Dia mesti sebati dengan perbuatan. Dia bukan sesuatu yang susah nak dikeluarkan akhlak. Selagi mana dia susah, dia belum jadi akhlak. Sebab dia tak sebati yang kita. Tapi kalau dia mudah saja keluar, sifat sabar mudah keluar, sifat pemurah mudah keluar, tak perlu mikir. Dalam mukaddimah kita sebut dulu, dalam definisi akhlak dulu, tak perlu mikir nak jadi seorang yang pemurah ke, nak bagi ke tak nak bagi, nak sabar ke tak nak sabar. Kalau duk mikir lagi belum jadi akhlak tu, maknanya kita dalam usaha nak menjadikan dia akhlak. Tapi kalau dia dah jadi akhlak dah, dia akan sabar dalam apa jua situasi. Dia akan jadi pemurah walau apa jua keadaan. Fis-sarra'i wad-dharra. Sebut dah dalam kuliah lain. Pada waktu senang pun dia pemurah, pada waktu susah pun dia pemurah juga. Itu ciri orang yang bertakwa. Nak sebutnya ialah di Nabi, di Rasulullah, kata Allah Ta'ala. Sebab tu dia letak di awal ayat fi Rasulillah. Maknanya pada Nabi memang tak boleh nak komplain lah. Memang pada Nabi ada uswatun hasanah. Tapi pada orang lain boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi sempurna, boleh jadi tak sempurna. Di agamawan ni boleh kita ambil akhlak pemurah pada dia, tapi akhlak sabar tak boleh ambil di dia. Contoh, tapi dia orang ni boleh ambil sifat sabar, dia tak lihat dia orang ni tak boleh ambil pula sifat sifat pemurah. Dia ni pula ada dua-dua di dia, pemurah pada sabar dia pun ada, tapi dari sudut lain pula tak boleh ambil. Adapun pada Rasulullah ni sempurna. Sebab tu dalam ayat sebelum ni sebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas daripada akhlak yang agung. Maknanya sangat-sangat agung, luar biasa akhlak yang ada pada Nabi. Tu dalam ayat ni Allah Ta'ala buat mari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah tu ada contoh tauladan yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyatakan yang demikian itu dalam sabdanya, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Hadis ni pun Nabi mari dengan innama juga. Nabi mari dengan innama. Orang ngaji bahasa Arab dia tahu lalu kenapa dia guna innama tak guna inna. Bila guna innama aja dipanggil adatu hasrin. Nabi beritahu kepada kita apa yang disebut dalam tu tugasan dia. Aku diutuskan. Sebab tu dia terjemah dengan hanya aku diutuskan. Tu terjemahan nama. Maknanya aku diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada umat ni semata-mata gitu, untuk menyempurnakan akhlak. Lepas tu Nabi tak ajar iman ke? Dah, akhlak memang sebahagian daripada iman.
Akhlak tu adalah tuntutan pada iman. Bukan bermaknanya Nabi duk menibuk dengan akhlak saja. Tak ajar akidah. Kita dah belajar akidah lah yang Nabi duk tanam di Mekah. Dah akidah tu buah dia adalah iman. Buah dia adalah akhlak. Sebut dah. Syekh sebut dah di awal daripada muqaddimah dia lagi. Akhlak tu adalah buah daripada iman. Bila terhunjam iman yang teguh dalam hati, hasil natijahnya ialah kita boleh tengok di kita sempurna akhlak. Nak tahu sempurna tak sempurna iman yang ada di kita, buah dia ialah sempurnanya akhlak. Tak sempurna akhlak maknanya tak sempurna iman. Tu saya sebut di awal muqaddimah dia dulu. Kita sambil lalu je ni. Kita baca sambil lalu je muqaddimah dia ni. Tak baca rasa rugi sebab banyak juga ayat-ayat hadis-hadis yang dipetik oleh Syekh Fahmi Zamzam. Lepas tu nasihat daripada para ulama tak serupa dengan nasihat daripada kita. Nasihat daripada mereka ni ikhlas daripada hati nak suruh umat jadi orang baik. Nasihat daripada kita walaupun zahir nampak nasihat, kadang-kadang ada juga unsur-unsur duniawi yang kita cari. Ni nampak dia bagi nasihat ni, tapi tujuan lain tuan-tuan tak tahu. Mari ni sebab apa ni? Oh, mari sebab sampul rupanya. Kalau tak ada sampul tak mari contoh. Tapi nasihat para ulama tak ada tujuan lain kecuali nak suruh umat jadi baik. Sebab tu berasa rugi mana-mana kitab para ulama kita tak baca muqaddimah dia. Sebab muqaddimah dia adalah muqaddimah yang betul-betul nak menceritakan, kadang-kadang diceritakan dalam muqaddimah dia itu baif. Apa yang menyebabkan dia susun kitab dia ni? Keperluan apa? Untuk apa dicerita dalam kitab dia ni lah. Ni Syekh Fahmi dah hurai sebut sedikit berkenaan dengan asas akhlak didatangkan dengan ayat Quran dan juga hadis. Baik. Jadi dia kata jelaslah bagi kita tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Taala, iaitulah untuk mengajarkan umatnya akhlak yang mulia. Sama ada akhlak terhadap Allah Ta'ala maupun akhlak terhadap sesama makhluk. Ni adab akhlak semua ni. Dengan Allah Ta'ala pun ya. Dengan apa? Dengan makhluk pun ada adab dia. Setinggi-tinggi adab dengan Allah Ta'ala, akidah tauhid. Mentauhidkan Allah Ta'ala, tak menduakan Allah Ta'ala. Ya tu, setinggi-tinggi adab kita dengan Allah Ta'ala. Maka buku ini dia kata memaparkan kepada kita contoh-contoh yang ideal dari ketinggian akhlak baginda dan memuatkan tunjuk ajar yang baginda berikan untuk membimbing kita ke arah kesempurnaan akhlak yang merupakan gambaran luar terhadap kekuatan iman yang terunjam di dalam hati. Sebutlah tadi. Sama-samalah kita berdoa semoga Allah Ta'ala sentiasa melimpahi kepada kita taufik. Ini untung baca kitab para ulama. Biasanya ada doa-doa dia. Jadi bila ada doa, kita baca doa dia, kita termasuk dalam doa dia. Dia ni siapa? Dia orang soleh. Dia orang doa tak ditolak oleh Allah, dimakbul oleh Allah. So kita masuk dalam doa dia. Mudah-mudahan kita juga dapat apa yang dia minta dengan Allah Ta'ala. Sentiasa melimpahi kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga dapatlah kita mengikuti dan mencontohi akhlak Rasulullah. Dan sama-samalah kita berdoa pula semoga kita dikumpulkan di padang mahsyar kelak bersama dengan baginda alaihi salatu wassalam dan mendapat syafaat uzma daripadanya, daripada baginda. Dan setelah itu semoga kita dikumpulkan di dalam syurga Firdaus bersama-sama dengan baginda dan bersama-sama dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ahmad Fahmi Zamzam, Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki tu gelaran yang dia dapat lah waktu dia mengaji dulu. Al-Banjari tempat dia, An-Nadawi sebab dia mengaji di India, Al-Maliki dia mengaji dengan di Madinah. Jadi dapat gelaran daripada guru sebab akrabnya murid dengan guru sehingga guru bagi gelaran. Bukan maknanya dia bermazhab Maliki, tidak, tapi sebab kasih pada guru tu pakai gelaran Al-Maliki, bagi pada anak murid dia Al-Maliki juga. Tapi dia bermazhab Syafi'i lah, Syekh Fahmi Zamzam. Baik. Habis muqaddimah dia, kita tengok hadis yang pertama. Baik.
Hadis yang pertama yang Syekh Fahmi letak ialah kasih sayang sesama Muslim. Wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Hadis ni biasa duk dengar dah, muttafaqun alaih, maknanya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik. 'Anin Nu'man bin Bashir, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan tengok situ dia tulis radhiyallahu anhuma. Dua-duanya diredai oleh Allah. Siapa dua-dua tu? Yang dua-dua tu dia dengan ayah dia. Nu'man dengan Bashir. Dua-dua. Dua-dua tu didoakan dengan radhiyallahu, diredai oleh Allah Ta'ala kepada mereka berdua. Sebab apa? Sebab dua-dua tu adalah sahabat Nabi. Dua-dua. Ayah dia sahabat Nabi, dia sendiri juga adalah sahabat Nabi. Tu Nu'man bin Bashir. Baik. Nu'man bin Bashir ini adalah merupakan sahabat yang termasuk dalam kategori sigharus sahabah. Sigharus sahabah. Sighar ni maknanya kecil. Maknanya dia ni termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat yang muda. Sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat yang muda. Cuma ulama sebut sighar dia ni, kecil dia ataupun muda dia ni bukan nisbah pada ilmu, tapi nisbah pada umur. Nisbah pada umur. Nak tengok umur memang muda Nu'man bin Bashir ni. Tapi dari sudut ilmu tak serupa langsung dengan umur. Gitu. Ni Nu'man bin Bashir. Jadi Nu'man bin Bashir ni dia adalah orang Ansar. Dia bukan Muhajirin. Ada seorang lagi sahabat daripada Muhajirin, iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Ni Nu'man bin Bashir. Seorang lagi Abdullah bin Zubair. Dua ni ada satu keistimewaan yang sama. Apa keistimewaan yang sama antara Nu'man bin Bashir dengan Abdullah bin Zubair? Iaitu dua-dua ni kanak-kanak pertama lahir lepas Nabi hijrah ke Madinah. Cuma bezanya Nu'man bin Bashir adalah daripada orang tempatan, maknanya orang Ansar, orang Madinah. Adapun Abdullah bin Zubair adalah daripada kaum Muhajirin. Tu beza dia. Bezanya daripada mana lah. Maknanya Nu'man bin Bashir ni orang tempatan, orang dalaman, orang Madinah sendiri. Adapun Abdullah bin Zubair dia adalah orang luar. Maknanya mak dia pergi berhijrah ke Madinah, lepas daripada tu beranak di Madinah. Dialah orang yang pertama sekali beranak selepas daripada Nabi berhijrah. Nu'man bin Bashir dengan Abdullah bin Zubair. Beza antara dua tu sebulan, kata ulama, lebih kurang sebulan. Antara Abdullah bin Zubair dengan Nu'man. Abdullah bin Zubair ni lebih tua berbanding dengan Nu'man bin Bashir. Ni baca kisah orang-orang hebat. Kita boleh dapat kehebatan mereka lah. Kita boleh tahu kehebatan mereka. Mudah-mudahan kita ambil sikit sebanyak kehebatan yang ada pada orang-orang yang hebat ni. Baik. Jadi Nu'man bin Bashir ni, bila mana kita tahu bahawa dia adalah orang yang pertama ataupun kanak-kanak yang pertama lahir setelah mana Nabi berhijrah ke Madinah, maka bijaknya mak dia ni, bila dah Nabi ada di Madinah, selepas saja dia dilahirkan, maka mak dia bawa pergi bertemu dengan Nabi. Untuk apa? Untuk ditahnikkan. Itu masalah. Itu cerita tahnik tu tuan-tuan tengok dalam fiqh.
Cuma dia dah jadi amalan dalam Islam sejak dulu lagi. Mentahnik anak kepada orang soleh. Maknanya memberikan anak kita ni kepada orang-orang yang kita rasa dia soleh untuk ditahnikkan. Tahnik ni apa? Mudah bahasa kita agak belah mulut lah. Dengan sesuatu yang manis. Apa sesuatu yang manis jadi sunnah tu? Kurma. Kurma. Rutab lah. Kurma yang lembut tu. Kurma tu diambil oleh baginda Nabi, dikunyah. Bila dikunyah-kunyah oleh Nabi dengan kunyahan untuk melembutkan kurma tu, kemudian Nabi ambil kunyahan kurma tadi, Nabi suap ke dalam mulut An-Nu'man bin Bashir. Itulah kaedah tahnik. Jadi tak dapat tidaklah, akan bercampurlah air liur Nabi dengan air liur Nu'man bin Bashir. Itulah yang diamalkan dalam masyarakat kita. Kau tuan-tuan rasa macam mana sekarang ni tahnik? Berasa apa? Berasa kotor ke berasa cemas ke macam mana? Itulah kaedah yang diambil daripada Nabi. Tahnik ni maknanya bercampurlah air liur Nabi dengan air liur bayi yang kecil ni, Nu'man ni. Bercampur dengan air liur baginda Nabi. Bila bercampur dengan air liur baginda Nabi, mesti barakah lah. Sebab dia Nabi. Cuma ulama ambil lah daripada situ. Ulama pun ada barakah dia. Setiap orang ada barakah masing-masing. Banyak tak banyak barakah yang ada di kita. Orang soleh mesti ada barakah dia. Sebab tu kita dulu, zaman kita kecil-kecil dulu kan. Biasa je duk buat majlis tahnik di rumah-rumah ni. Panggil tok guru, panggil tok lebah masjid, suruh pergi ke rumah buat majlis selawat. Sambil-sambil tu tahnik budak. Untuk apa? Ambil barakah daripada tok guru. Ambil barakah daripada orang-orang soleh. Nak agak kau kita ayah dia sendiri tak soleh. Lain kalau kita ayah dia ni soleh juga. Kita tahnik sendiri pun tak apa, tak masalah. Bukan masalah bagi pada orang. Lepas tu campur air liur orang dengan air liur anak kita. Bukan masalah itu. Kalau kita sendiri orang soleh, silakan, tak ada masalah. Kita buat sendiri, tak payah bawa pada orang. Sebab apa? Kita sendiri orang soleh dah. Masalahnya kita ni orang yang tak soleh. Kalau kita kunyah tamat tersebut, lepas tu nak buh ke anak kita yang kecil itu boleh jadi terkejut, bau rokok boleh jadi. Contoh. Macam mana dah kita berokok berkepu-kepu? Takkan kita nak tahnik sendiri? Cari orang soleh yang kita rasa sangat banyak kebaikan dia, tok guru, untuk tahnik. Supaya apa? Dapat barakah daripada dia. Ni bijak mak dia. Apa nama mak dia? Ayah dia nama apa? Bashir ayah dia. Tak ada nama lain, nama Bashir. Sebab dia sebut dah sini Bashir. Mak dia nama apa? Mak dia nama Amrah. Amrah binti Rawahah. Pernah dengar nama Rawahah? Ada seorang sahabat bin Rawahah, iaitu Abdullah bin Rawahah. Adik-beradik tu. Sebab bin sama. Amrah bin Rawahah dengan Abdullah bin Rawahah. Tu adik-beradik. Abdullah bin Rawahah ni orang apa? Orang awal dalam memeluk Islam, antara panglima pejuang Islam. Begitu juga dengan Bashir ni, ayah pada Nu'man ni, termasuk di antara pejuang Islam. Bashir ni ayah kepada Nu'man ni antara orang yang sempat dengan peperangan Badar. Maknanya peperangan yang pertama dalam Islam. Kalau ayah dia sempat, maknanya antara orang yang awal memeluk Islam lah. Cuma Nu'man ni orang yang sahabat yang kecil, sebab dia lahir setelah mana Nabi berhijrah ke Madinah. Baik. Bila dah Nabi yang mentahnikkan dia, maka ni istimewa dia. Maka Nabi memberikan berita gembira kepada mak dia berkenaan dengan anak kecil ni. Nabi kata apa? Nabi kata anak kecil ni saya aisyu hamidan. Nabi kata wa yuqtalu syahida. Nabi kata anak ni nanti dia akan hidup dengan kehidupan yang terpuji. Maknanya dia akan jadi orang baik, akan jadi orang soleh, orang yang sentiasa dikenang, disebut dan dipuji. Tu Nu'man bin Bashir. Kemudian Nabi bagi isyarat dah, dia akan mati dalam keadaan syahid. Wa yuqtalu syahidan, dan dia akan dibunuh syahid dalam peperangan. Itu Nabi sebut. Cuma berita gembira tak apalah, cukuplah bagi mak dia. Anak dia ni akan jadi orang hebat, orang yang terpuji.
Kalau tuan-tuan baca kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi tu, tak ada tepat rasanya tak baca. Masjid seorang mesti baca punya Arba'in Nawawi. Ada situ satu hadis yang masyhur yang Nabi sebut, innal halala bayyinun wal haram bayyin. Nabi kata sesungguhnya halal tu jelas, haram pun jelas. Kemudian di antara kedua tu ada perkara yang mutasyabihat, ada perkara yang tak jelas dia punya apa hukum dia halal ataupun haram. Nabi sebutlah dalam panjang lebar tu. Cuma periwayat kepada hadis tu ataupun pencerita kepada hadis tu ialah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, hadis tu panjang. Hujung hadis tu Nabi sebut dalam diri manusia ni ada seketul daging, iaitu jantung. Hadis tu sedikit panjang. Hadis tu dihimpun ataupun diingat oleh Nu'man bin Bashir ni. Nu'man bin Bashir. Sebab tu kata, walaupun dia ni orang yang muda pada umur, kecil pada umur, tapi tidak kecil, tidak muda pada ilmu. Ilmu dia sangat banyak. Sehingga ada ulama mengatakan, Al-Imam Az-Zahabi, kalau tak silap saya sebut, Nu'man bin Bashir meriwayatkan hadis Nabi sebanyak 114 hadis. Banyak 114. Kita 40 hadis tak ingat kita. Tu nak bandingkan Nu'man bin Bashir ni. Berapa umur Nu'man bin Bashir ni? Saya duk sebut dia ni dia ni anak muda kecil umur ni. Berapa umur dia ni ketika Nabi wafat ni? Ulama sebut umur dia masa tu baru 8 atau 9 tahun. Baru 8 atau 9 tahun. Berapa hadis Nabi ada di dia? 114 hadis. Berapa umur kita mati? Sekarang ni tak mati lagi kita ni. Berapa dah umur? 50, 60 dah. Hadis Nabi ada berapa di kita? Yang kita simpan jaga hadis Nabi ada berapa di kita? Tak ada satu, Ustaz. Tu kita. Tu hemah nak mengaji kita. Dia beza dengan himmah orang dulu. Himmah orang dulu, ni apa yang mak dia buat ni. Temu je ada ulama, bukan ulama lah ni, Nabi maknanya mari tempat kita bawa pergi. Sebab apa? Nak suruh ambil barakah doa pada anak dia ni supaya jadi orang soleh. Kalau tuan-tuan baca hadis innal halala bayyin wal haramu bayyin, Nu'man bin Bashir ni cerita di awal hadis tu dia kata, aku dengar Nabi sebut hadis tu. Kemudian dia isyarat dengan dua tangan dia di telinga. Aku dengar hadis tu, maknanya apa? Bila dia angkat dua jari dia isyarat di telinga, maknanya aku dengar sendiri dengan telingaku. Umur berapa? Darjah 2. Umur berapa? Darjah 3. Anak kita duk mana umur 3 tahun, umur 8 tahun, 9 tahun. Tak payah anak kita lah, kita sendirilah. Duk mana umur 8 tahun, 9 tahun. Tu kata hemah kita umat akhir. Tak sama dengan hemah umat awal, umat dulu. Sebab tu Quran duk sebut tu thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Ada mari pula lepas tu wa qalilum minal akhirin, sikit daripada kalangan hujung-hujung akhir-akhir. Adapun yang ramainya ahli syurga awal-awal yang depan-depan tu. Yang hujung-hujung ni wa qalilum minal akhirin. Yang hujung-hujung ni qalil, sikit sangat ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam yang sedikit tu lah. Jadi nak sebutnya ialah Nu'man bin Bashir, walaupun dia dalam usia 8 ataupun 9 tahun, tapi pandai ambil peluang belajar duduk dengan Nabi sehingga boleh ingat, maknanya dia boleh khidmat, boleh jaga sebanyak 114 buah hadis daripada Rasulullah. Zaman kita ni tambah-tambah pula benda yang tak sepatutnya belajar bermati-matian jadi belajar bermati-matian. Tu zaman kita lah, nak macam mana dah kita hidup di zaman tu. Matematik katakanlah yang duduk viral satu ketika dulu kan, tak lama pun dalam tahun ni dah hujung-hujung tahun dah lah. Yang sepatutnya tak diajar oleh kepada budak-budak tahap 1, 2, 3, darjah 1, 2, 3. Insurans ada dah pada budak tahap 1. Budak 1, 2, 3 tu belajar dah bab insurans. Kita kerja baru kena insurans. Tu pun ejen insurans mari cari kita. Budak sekarang ni belajar matematik bab insurans tahap 1. Maknanya tak tahulah dalam 1000 darjah berapanya. Cuma tahap 1, 1, 2, 3.
Bermati-matian belajar bab tu boleh jadi penting. Kalau tak penting, saya bukan nak menafikan, tidak. Cuma nak sebutnya boleh jadi kita ni berlebih bermati-matian pada sesuatu yang tak penting, berbanding dengan bermati-matian pada sesuatu yang lebih penting untuk hidup kita dunia akhirat. Sebab tu jadi gitu kita terabai agama. Tu memang betul-betul penting. Tapi sebab kita tak mengaji pula tentang agama bermati-matian, yang kita duk mengajinya ialah tentang urusan-urusan yang tak ada kena-mengena dengan kita lepas daripada mati bermati-matian. Ambil sikit sebanyak tu ialah untuk hidup kita dunia ni. Cuma kadang-kadang yang disusun oleh kita hari ni, benda yang tak penting dijadikan penting. Pas budak kena mengaji bermati-matian. Tuan-tuan duk mengaji matematik apa tahap menengah kan, cos, sinus apa, istilah macam-macam lagi lah, tangent tak tangent dan sebagainya lah, sudut itu sudut ni dan sebagainya lah, apa longitude latitude. Tuan-tuan mengaji zaman sekolah menengah tu, saya ingat sikit-sikit lagi istilah-istilah dia. Cuma yang nak sebutnya guna ke tak guna? Gunanya tak guna. Kalau kita dulu kata tak berat sangat, budak hari ni kat mak ayah nak ngajar tak boleh dah. Tu cuma nak sebutnya ialah bagaimana mak dia melihat pentingnya duduk dengan Nabi, mengaji dengan Nabi, ilmu agama. Sebab tu dalam hadis sebut, "May yuridillahu bihi khaira." Siapa-siapa yang Nabi kata Allah Ta'ala nak dia jadi orang yang ada kebaikan yang banyak. Khairan. Ulama kata tanwin situ litta'zim. Maknanya khairan azimah. Kebaikan yang banyak. Apa yang Allah Ta'ala akan beri pada orang ni? Yufaqihu fiddin. Dia akan diberi faham tentang agama. Pas diberi faham tentang agama, tak semestinya asatizah saja. Maknanya dia pandai dan tahu bahawa agama kok mana pun lebih penting banding dengan apa yang duk mengaji ni. Bahasa Inggeris nak banding agama, agama lebih penting daripada bahasa Inggeris. Nak banding dengan matematik, agama lebih penting daripada matematik. Nak banding dengan fizik, kimia, bio, agama lebih penting daripada fizik, kimia, bio. Bukan maknanya tinggal, tidak, di fardu kifayah. Di fardu kifayah. Adapun agama fardu ain. Fardu ain. Tiap-tiap individu mukallaf wajib kena mengaji ilmu agama. Mengikut qadar tahap masing-masing. Baik. Tu nak cerita tentang Nu'man bin Bashir, seorang anak muda, walaupun muda tapi dari sudut ilmunya seorang yang sangat hebat. Tu Nu'man bin Bashir. Baik. Yang meriwayatkan 114 hadis. Di zaman Muawiyah dia dilantik sebagai gubernur, sebagai gubernur di Hims. Hims ni salah satu wilayah di Syria. Kalau tuan pergi Syria, ada satu wilayah nama dia Hims. Ha Mim Sad. Dia jadi gubernur situ. Pernah ada seorang lelaki mari bertemu dengan Nu'man bin Bashir ni ketika dia menjawat jawatan gubernur. Gubernur ni maknanya khija pejabat lah. Khija pejabat sebagai pegawai lah. Bila sebut pegawai ni maknanya orang yang ada kelas lah dalam masyarakat. Laki ni mari bertemu dengan Nu'man bin Bashir, saya rekahkan cerita. Tujuan dia adalah dia nak bagi tahu dia ada hutang. So dia nak minta tolong dengan Nu'man bin Bashir ni, tolong bantu dia untuk lunaskan hutang. Apa jawab Nu'man bin Bashir? Dia kata, aku pun tak ada duit. Tu kedudukan para sahabat Nabi. Kenapa jadi gitu tu? Tu bukan sebab dia ni tak ambil gaji dah. Bukan sebab dia ni tak ambil upah, tidak. Tapi sebab sifat ithar yang diajar oleh Nabi. Sifat yang diajar oleh Nabi ialah melebihkan orang lain banding dengan diri sendiri. Mikir orang lain lebih daripada mikir tentang diri sendiri. Itu perangai ulama. Kenapa ulama ni tolong susung kitab-kitab macam ni? Nak suruh kita lah boleh ngaji. Kalau dia tak mikir kita, dia tak susung kita ni. Disusung buat apa ni? Boleh jadi dia susung ni bila ni? Waktu tengah malam kita duduk seronok tidur, dia tak tidur ni. Duk kutip hadis. Pas dia kutip ada kaedah dia, bukan supaya kita buka sebutir kitab kat kutip-kutip. Bukan gitu. Ada kitab 40 hadis dikutip daripada setiap kitab sahih. Ataupun daripada kutub sitah contohnya. Dikutip daripada situ satu hadis, dihimpun jadi 40 hadis. Macam-macam lah kaedah yang ulama-ulama guna.
Cuma nak sebutnya ialah, kalau ulama ni tak mikir untuk ummah, dia mikir tentang diri dia lepas lama dah, dia mengaji fardu ain. Habis tu kenapa yang dia hidup susah dengan ummah tu, khidmat pada ummah tu, masa dia dengan ummah lebih banyak daripada masa dia untuk ahli keluarga dia, untuk diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab ni ithar ni. Sifat ithar ni yang ditunjuk oleh Nabi, yang para sahabat dia warisi ni. Sehingga kan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ni, bila mana seorang lelaki datang tanya, dia kata aku pun tak ada duit nak bagi kepada kamu. Bukan sebab dia tidak kita kata dia tak ada hubud dunia, maka dia tolak upah, dia tolak gaji, tidak. Tapi sebab apa yang dia ambil, bila mana ada orang yang perlu dia bagi. Bila ada orang yang perlu dia bagi. Kita mula-mula mikir kita diri kita. Hatta siapa adik-beradik kita susah pun kita tak tolong. Mikir nak tolong kau tak nak tolong. Padahal adik-beradik saudara sedaging, adik-beradik satu rahim tu pun tak terbantu, tak tanya khabar adik kita waktu sekian-sekian susah dulu. Ada orang yang sampai tahap tu. Saya tak kata pada tuan-tuan lah. Ada orang yang sampai tahap tu. Hubungan rahim di antara adik-beradik jauh renggang. Baik. Jadi itu sebuah sedikit berkenaan dengan Nu'man bin Bashir ni. Banyak lagi lah kisah yang yang menarik berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi ni. Mana-mana kisah para sahabat semua menarik. Sebab apa? Yang mendidik mereka tu orang hebat, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi Nu'man bin Bashir ni lah yang cerita satu hadis daripada Rasulullah. Hadis ni hadis yang kita biasa duk baca dah. Kita cerita sikit-sikit pun tak apa. Baik. Kata Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, Nabi kata apa? Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Ni Nabi bercakap, Nabi guna kaedah perumpamaan. Kita panggil. Dia banyak kaedah Nabi bercakap. Kadang-kadang Nabi guna kaedah mengisyaratkan. Nabi guna kaedah isyarat. Kalau perlu Nabi lukis, Nabi lukis. Tu dia jadi ilmu pada hari ini. Orang mengaji dalam bidang pendidikan dipanggil metod. Metod ataupun kaedah pengajaran. Diambil daripada mana tu? Cara Nabi ngajar. Ada kaedah Nabi ngajar, Nabi lukis atas tanah. Nabi kata ni khat ni, ini satu garisan, ini cabang-cabang dia. Kemudian barulah Nabi baca hadis, inna hadza sirati mustaqima, ataupun Nabi baca ayat Quran, fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Tu Nabi buat garisan tu atas tanah menggunakan kayu tu, nak suruh para sahabat nampak. Sebab ada orang yang belajar, dia menggunakan pendengaran. Kita tak lukis pun tak apa, kita cerita, dia dengar, dia boleh faham. Ada budak tak boleh gitu. Dia tak boleh sekadar telinga saja dia dengar, tapi dia nak kena tengok dengan mata dia. Dia jenis audio, jenis video, gitulah. Jenis audio telinga saja. Jenis video dia kena tengok dengan mata. Saya tak faham ustaz. Dalam satu kelas kita mengajar 20 orang, ada yang tak faham. Sebab apa? Ada kita mengajar, kita hanya bagi tahu bayangan. Awak cuba faham gini. Dia tak faham. Kita kena lukis. Supaya apa? Supaya orang duduk komen dalam Facebook sekarang ni. Lukis lah baru faham. Zaman orang ini. Ya tu. Maknanya kita orang nak cerita banyak sangat ni. Aku tak faham lah banyak-banyak kaedah formula ni. Mau lukis lah. Senang sikit nampak. Ada orang jenis macam tu. Jadi Nabi ni bagai-bagai cara kaedah dia. Dalam hadis ni Nabi ajar dalam bentuk perumpamaan Nabi buat. Kenapa Nabi buat perumpamaan? Tujuan dia ialah taqribuz zihn. Nak suruh mudah sapa di pemikiran kita. Nak suruh mudah sapa di akal kita ni. Kalau Nabi tak buat perumpamaan, tak cepat sapa ataupun tak mudah faham. Jadi Nabi nak suruh mudah faham, Nabi buat perumpamaan. Gini, orang mukmin dengan orang mukmin ni. Baik. Nabi kata mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Ni orang mengaji Orang mengaji ilmu balaghah. Maknanya apa benda yang dia cari dalam ni? Dia cari musyabbah, dia cari musyabbah bih, dia cari adatut tashbih, dia cari wajhus syabah. Dia cari tu 2, 3, 4 perkara tu adalah rukun kepada ayat perumpamaan. Orang mengaji balaghah kan, dia tilik ni, mana ni
Mana musyabbah dia, mana musyabbah bih dia ni. Mana noktah yang mempunyai persamaan antara dua yang kita tasbihkan, yang kita umpamakan tu. Tu dia tilik, tu dia tengok, maka dia tahu lah. Dia faham dari sudut balaghah. Nama pun balaghah. Balaghah ni ambil daripada balaghah. Balaghah ni maknanya sampai. Tujuan mengaji balaghah ni untuk kita bercakap, kita menulis pakai unsur balaghah ni, tujuan dia ialah untuk sampai ke lubuk hati orang mendengar ataupun yang membaca tulisan kita. Tu Nabi bercakap gitu. Baik. Nabi kata perumpamaan orang-orang yang beriman itu. Mathalul mu'minina dalam kitab Mirqatul Mafatih, dalam kitab Mirqatul Mafatih oleh At-Tibrizi kalau tak silap saya. Dia sebut dah al-mu'minin sini ialah al-mu'mininal kamilina. Itu. Perumpamaan orang mukmin yang sempurna gitu. Dia kena tanggung gitu. Tak boleh tanggung perumpamaan orang mukmin seperti jasad. Pada apa? Pada tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Lepas tu mula tengok orang mukmin. Orang mukmin sama orang mukmin, muslim sama muslim duk gaduh. Tak pelik sebab apa? Sebut dah. Mukmininal kamilina. Tu mukmin yang sempurna. Mukmin yang sempurna tak bergaduh lah. Mukmin yang sempurna walau berkhilaf pun tak ada masalah. Dia tak bergaduh, tak bercaci maki, tak bertegur siapa, tidak, tak berlaku pada mukmin yang kamili. Berkhilaf biasa. Ulama-ulama pun berkhilaf. Tapi ulama berkhilaf dalam keadaan berlapang dada. Ulama tinggal pada kita benda khilaf, mari kita mutaakhir bawa benda khilaf, siapa bergaduh? Itu tidak agama tu. Ulama tinggal dalam bentuk khilaf sebab benda ni tak boleh nak taufik. Kalau yang boleh taufik jadi satu tak apa. Tapi kalau tak boleh taufik, kekallah dalam keadaan berkhilaf. Tapi adakah ulama bergaduh dengan sebab khilaf tersebut? Tak bergaduh. Mari di kita hari ni bergaduh sebab apa? Sebab khilaf. Itu maknanya yang khilaf tu agama aja, bergaduh tu agama tak ajar tu. Kalau kita mengaji perkara khilaf siapa bergaduh, tu bukan agama tu, nama dia tu. Kalau kita mengaji yang khilaf, siapa tahap kita boleh guna kebaikan khilaf tersebut, itu agama tu. Waktu kita tersepit, kita pakai pendapat mazhab lain. Waktu luar, kita pakai mazhab kita. Tu cantik tu khilaf tu. Tapi kalau kita duk mengaji khilaf, siapa kita bergaduh, orang ni kita kata ni gini, orang ni kita kata gini, tu dak agama tu, bukan agama tu. Agama ajarlah agama ajar jelas dia punya dasar dia. Baik. Bunyi dah kena berhenti dah. Akan datang kita tengok hadis ni, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Hadis ni biasa dah tuan-tuan dengar. Kalau baca sendiri pun pandai ni. Cuma kita ulah sikit-sikit lah. Lalu buat apa tulisan himpunan para ulama kita. Baik, wallahu a'lam wa ilmuhu la